everyone. Welcome to my class. I'm your teacher, Madam Kong. Today we are going to discuss about past year chapter 2.1. Are you ready? Let's start. If the question asks, right, state electron, okay, how to make the transition, right? How are you going to do? Last week I ada breakdown. You kena buat apa? Tak ada orang boleh beritahu saya jawapan ke? Dia silap kat mana? N equal to 4 to N equal to 2 sudah betul tak? Tapi kena macam mana? Hello? Tak ada orang boleh beritahu saya ke? Madam, Ya. kalau the electron make transition from N4 to N2 boleh tak? Itulah jawapan yang saya nak. Itulah jawapan yang saya nak. Okay? Kena tulis secara detail. Okay? Kerana kita tak tahu bila skema akan strict, bila skema akan longgar. Jadi kita cuba buat yang terbaik. So you have to write a proper one. Okay? To explain. Okay, sini macam tadi siapa yang cakap? Munira. Ke? Ya. Okay, jawapan Munira ulang semula. Jawapan dia betul? The electron make a transition from N4 to N2. Yes, make a transition. Yes, transition. Okay, mesti ada perkataan from. Okay, energy level ataupun from fourth energy level to second energy level, or from N equal to 4 to N equal to 2. Ayat ni kena ada. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, dia tanya. Explain the formation of line B pula. Okay, explain the formation of line B. Nanti ada tentaan bagi Ami ya, Faris. Ingatkan saya. Okay, explain the formation of line B. Okay, line B. Line B ialah yang ini. Okay, produce line B. Okay, tadi tu state je. Sekarang you kena explain. Semasa explain, kita kena explain macam mana? The level at which an electron drop to 2 from receiver region. Okay, kurang tepat lah. Memang salah. Kelas, kalau nak explain line tu macam mana kita nak explain? Halo, semua jangan senyap je. Madam. Ya. Ya. Tak ada apa, Madam. Tengok soalan past year, soalan sekarang tanya. Tadi kita tahu N equal to 4 to N equal to 2 make a transition. Sekarang soalan tanya, macam mana terbentuk? Explain the formation of line B. Itu bukan soalan saja, itu soalan past year tanya. Jadi ayat yang macam mana perlu guna. Madam, dia kehilangan tenaga, Madam. Ya, kehilangan tenaga. Yes, macam mana bentuk? Ni, okay. Dapat cari jawapan dah. Okay. Saya nak share screen sekarang. Kalau dia tanya explain the formation of line B, dia mesti first of all, right, macam mana bentuk. Dia bukan absorb. Dia terbentuk semasa turun. Kerana kita cakap, okay, tadi yang ini, okay, ini contoh je, sama je, tak kisah yang mana. Okay, dari yang dua ni, contohlah, yang atas ni, yang sini, dia akan drop ke sini untuk membentuk line tu. Okay, contoh yang sekarang ialah dari N4. Dia drop kepada N2. Okay, macam mana hasil N4 drop kepada N2? Cuba terangkan macam mana hasil energi ni. Itu soalan dia.
Nak guna macam mana? Guna balik ayat sini je. First, asalnya electron absorb energy. Dia mesti absorb energy dulu. Okay? Absorb energy. Lepas tu dia akan dari lower energy level move to higher energy level. So maka you kena from lower energy level bracket n equal to 2 to a higher energy level n equal to 4 kerana dia nak line B kan. Tapi ini belum bentuk line B lagi ya. Tapi dia excited. Okay. Ada perkataan excited, kena guna perkataan excited. Okay, so bracket call excited state. Okay, lepas tu kena tahu electron at excited state is very unstable. So electron fall back to a, okay, jadi fall dari mana? Fall back to a lower energy level. Berapa? N equal to 2. Okay, okay, electron from N equal to 4, fall back to N to a lower energy, N equal to 2. Lepas tu dia akan radiate energy ataupun release energy in the form of photon. So, or in the form of light called as photon. Ni ayat dia lah untuk menerangkan macam mana pembentukan line B. Jelas? Okay, fall back. Sekarang dia fall back. Fall back to a lower energy level. Okay, kerana nokta ni secara umum. Nokta ni secara umum. Tapi semasa jawab untuk line B, kita memang tahu line B ialah dari N equal to 4 to N equal to 2. Okay, sebelum ni dia tarik N equal to 2 absorb energy, kemudian ke N equal to 4, the excited state unstable, lepas tu dia akan drop back to lower energy. Jadi dari mana? Dari N equal to 4 drop to N equal to 2. And then release energy dalam bentuk light. Light itu panggil photon. Kita kena tulis lah. So, kita perlu terang macam tu. Boleh faham? Boleh madam. Jelas? So that's why sekarang lepas I explain you tengok penerangan Ami, dapat markah ke tak? Tak. Langsung tak dapat markah. Okay, jangan main jawab je. Sebenarnya dia ada clue dia. Lecture notes ada jawapan. Okay, so sekarang dia tengok yang ketiga. Okay, formula tulis betul. Substitution, okay betul. Lepas tu jawapan. Okay, so apa yang salah? Tak ada unit. Ya, unit wajib. Kalau soalan ni 2 markah dia dapat 1 je. Soalan 3 markah dia dapat 2 je. Okay, oh tak. Dia akan hilang. Soalan 3 markah dia pun dapat 1 je. Okay, mengapa? Kalau energy negatif, you kena buat conclusion. Energy release equal to 4.58 times 10 to the power of negative 19 joule. Kerana sini tak payah tulis negatif kerana you sudah ganti dengan perkataan release. Okay, negatif kat sini ialah release energy exothermic. Okay ya. Kalau kira delta E ataupun E ada negatif menunjukkan release heat lah. Okay. So soalan 1 untuk 2.1 dah. Okay, next. Siapa? Asma? Tolong explain. Okay, apa keywords untuk soalan? Madam, tiga. Ini nombor 3. 2 siapa? Oh, 2 tak ada orang ke? Oh, okay. 2 saya lah. Okay, 2 I cover lagi. Okay, describe. So, Lyman series, this is Lyman series, kena tahu. So, wave number. Be careful. This value given is wave number. And micrometer. Ni semua kena alert semua. Para belajar senang track kat sini. Okay, wave number maksudnya dia bukan lambda. Dia ialah 1 over lambda. Nilai ialah taraf 10 kuasa berapa? Micro. Micro 10 kuasa berapa? Negatif? Negative 6. Yes, negative 6. Okay ya. Ialah 10 times 10 to power negative 6 meter. So, 2 benda ni you kena tahu dulu sebelum start jawab soalan. Okay, next. Ada berapa soalan? Describe. 1. Lepas tu calculate. 2. Lepas tu name. 3. Ada 3 soalan kat sini.
Okay. So sebenarnya soalan ni, formation of the lines emission spectrum in Lyman series. Soalan ni sama dengan soalan sini. Soalan ni sebenarnya sama je. Okay. Nanti madam akan tunjukkan jawapan yang lengkap sekali. Okay, jadi kena ingatlah setiap kali nampak jawapan macam ni, ikut je lah. Okay, and then calculate the ionization energy. Sebenarnya calculate ionization energy pun senang je. Jawapan dia ialah yang ini. Kalau soalan tanya pasal calculate the ionization energy, inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Ada dua bahagian lah. First, okay, ialah nanti madam ajar cara kira. Kalau dia terus bagi delta E, R sepatutnya kat sini ya, sudah lari ya. Spacing dia lari, RH kat sini. Okay, guna 1/2 infinity tolak 1/2, 1/1 square infinity ataupun ni. Tapi untuk soalan ni dia tak bagi pun. Okay, dia tak bagi energi apa pun. Tapi dia bagi apa? Dia bagi apa? 1/, lambda. So, kalau biasa, you akan guna formula ini cari untuk energy remove 1 electron. Kalau 1 more electron, darab nombor Avogadro. Okay, ini cara dia kira. You akan dapat jawapan ni dan jawapan ni. Sekarang kita belajar cara lain untuk kira. Okay, berdasarkan soalan ni, kita akan guna cara lain untuk kira tapi akan dapat jawapan yang sama sahaja. Okay, cara kira macam mana? Okay. So, kita kena cari shortest wavelength. Need to find the shortest wavelength. So, kat soalan ni shortest wavelength kat mana? Yang mana ialah shortest wavelength? 10.97. Yes, betul. Okay, ada orang akan tanya mengapa. Kita kena tahu mengapa. This one is the shortest wavelength. Okay. Kita kena cari nilai wavelength dia. Okay, kerana ni ialah line spectrum untuk emission series kan. So, ini ialah n equal to 1. Drop to n equal to 1. This is n equal to 2. So, here is n equal to 3. Drop to n equal to 1. Okay, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1 lah for example lah. Okay, sampai sekarang semua orang boleh baca line spectrum ni? Boleh ya? So, nilai pertama. Nilai pertama. So, line pertama kan, means dia ada delta E yang paling rendah sekali. So, across kat sini, okay, E dia meningkat. E meningkat, maksudnya frekuensi meningkat. Tapi lambda turun. Okay, so maksudnya ini akan semakin dekat dengan infinity. So, kita akan pilih nilai 10.97. Okay, so sekarang kita nak kira. Macam mana nak kira? Kita akan kira shortest wavelength. Kita dah tahu kan, yang diberi itu ialah wave number. Jadi nak cari wavelength, kita kena wave 1 over wavelength lah. So 1 over 10 to the power 10 micrometer negatif darab 1 meter in the mathematics. Okay, 1 times 6 to the power negative micrometer. So micrometer per meter cancel off. So jawapan dia ini per meter naik akan jadi meter. So you akan dapat 9.116 times 10 to power of negative 8 meter. So lepas tu kita akan kira delta E equal to HC over lambda. So dari sini kita akan dapat delta E.
delta E inilah untuk satu elektron. Okay. Ataupun you tak nak complicated, you boleh terus guna delta E equal to Hc over lambda kan. Hc over lambda inilah apa? 1 over lambda lah. Maksudnya you terus Hc, okay, darab je nilai 10.97 times 10 to power of negative 6 meter lah. Terus darab pun boleh. Okay. Ini cara ialah you convert wave number kepada lambda. Ini ialah terus guna wave number. Kerana sini 1 over wave number you terus pakai je. So you akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, cuba kira semua orang dapat jawapan apa? Ni cara pertama, ni cara kedua. Konsep sama je sebenarnya. Semua tekan calculator. Okay, semua dah tekan calculator. Dah madam. Dapat apa jawapan dia? Yang belah kanan ni Oh tak, sebenarnya konsep dia sama je. Kanan. Okay, sebenarnya konsep sama je. 2.18 times 10 to the power 30. Negative 30. Yes. 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. So nampak tak? Cara kerja yang berlainan tapi jawapan yang sama. Ini menggunakan energi. So kita kena selalu ingat, kalau soalan tanya ionization energy, memang untuk Lyman series sahaja. Kemudian N terakhir yang teruja sekali ialah infinity. Okay, ini secara guna energy level. Okay, kalau soalan dia bagi macam, dia bagi wave number ataupun wavelength pun sama je. You pun akan dapat jawapan yang sama. That's why kalau soalan ionization energy untuk one electron, memang akan dapat jawapan. Okay, jawapan belum habis lagi ya. Okay, ni step 1. Step 2 ialah, okay, dia nak ionization energy in kilojoule per mole kan. Sekarang, seperti tadi yang saya tunjuk kat sini, kita kena sambung. Kalau ionization energy, kita kena times number of Avogadro. Kira untuk 1 mole electron from 1 mole hydrogen. So, sambung je lah cerita dia. So, ini sebiji. Step 2, sebiji. Jadi jawapan akhir ialah 1312.36 kilojoule per mole. Clear? Okay madam. Jadi 4 markah. 2 markah untuk bahagian ni ataupun bahagian sama je. Kemudian 2 markah untuk sini. 4 markah. Ya, catatlah. Sementara you faham nak catat kira you sedang buat hasil dah. Nanti you boleh beritahu kawan, I habis dah hasil chapter 2. Kerana Madam Kong berbincang dengan anda semua supaya anda semua buat ulang kaji secara lengkap. Dari tutor, nokta, semua pun buat. Okay, next question number here. Okay. Name 2 species that exhibit similar line spectrum as that hydrogen atom. Nak tanya hydrogen atom berapa elektron? Satu. Okay, maksudnya soalan nak 1 elektron je. So, yang mana ada 1 elektron? Kalau kita tengok periodic table, hydrogen, helium, lithium, boron. Boron tu berhelium dulu. Lepas tu boron, carbon,
Okay, nitrogen. And So, ni satu proton, dua proton, tiga proton. Maksudnya satu elektron, dua elektron, tiga elektron. Kalau saya nak satu elektron je, helium kena macam mana? Kalau saya nak nak spesies yang hanya satu elektron. Okay, ambil helium. Dia kena buang berapa elektron? Supaya dapat satu elektron saja. 1 madam. Ya. So, dia kena buang satu elektron. Lepas dia buang satu elektron, dia akan jadi apa? Positif 1. Positif. Faham? That's why spesies yang boleh sama dengan hidrogen ialah helium positif. Kalau lithium, you kena buang berapa elektron? 2 madam. Jadi dia akan jadi lithium. Lithium 2 plus. Yes, this is the answer. Itu konsep dia. Okay, soalan ni lah. Name two species that exhibit similar line spectrum. Kerana berdasarkan Bohr atomic, kita hanya boleh buat untuk spesies yang hanya ada satu elektron. So buat sementara hanya hidrogen je yang satu elektron. Yang lain semua more than one. So how do you find the species with one electron? So now helium, will remove one electron, become helium positive. And then lithium will remove two electrons, become lithium 2 positive. So that will have the same, will produce the same spectrum as hydrogen atom. Okay, this is question 2. Jelas? Jelas. Okay, jom kita tengok soalan 3. 3 Asma. Okay, Asma. Okay, anda cuba terangkan soalan 3 bersama dengan kawan anda. Okay, nombor 3 dia. Nak dia region. Region, okay. Region. So P. region bracket. Ialah infrared region. Oh, bracket ialah infrared. Yang ni saya tak tahu nak translate tapi memang kena hafal. Kita tengok jawapan Asma. Okey, nombor 2 dia nak the shortest wavelength dengan wavelength dia punya wavelength. The shortest wavelength dia A. Dekat sini kita nak block. Lepas tu kita kena cari wavelength dia. Saya guna. Ya, madam. Okay, dia cakap apa? 4 line kan? Cuba Asma terangkan 4 line tu. The first 4 line in bracket series. Okay, cuba terangkan. Ya, saya tulis. Bagus lah. Semua orang berpeluang Lukis kat dia. Oh. Ni atas ni M5 susah tulis. Saya sebut je lah. Ni M5. Ini M6, 7, 8. Dapat kan? 5, 6, 7, 8. Yes. Okay. Drop kepada? Drop. 8 to 4. 8 to 4. 8 to 4. Okay. So saya guna rumus ni tapi macam salah. You guna rumus ini macam salah. Mengapa salah? Sebab madam tulis tepi ni. Oh, atau? Oh, atau. Atau. Sebenarnya yang dia bentuk. Atau apa yang Asma tu buat tu betul dah? Okay. So kita dah dapat R dia. Lepas tu kita ganti je lah N ni semua ni. Yang ni jangan lupa. Yang mana jangan lupa? Betul. Lepas tu kita dapat dia punya wavelength. Soalan ni straight point je. Ya, betul. Dia straight point je, straightforward je. Okay. So, infrared dapat 1 markah, line A dapat 1 markah. Kirani dapat 2 markah. Jadi 4 markah lah. Okay, soalan madam. Kalau I guna formula ini, apa nilai R dia? Sama. Sama? Aku takut.
2.18. Ya, 2.18. Okey, ini madam kena emphasize banyak kali supaya semua orang ingat tak careless. Okey, kena ingat ah. Kalau calculate wavelength, ini nilai R dia. Kalau calculate energy, kita guna delta E, ini nilai R dia. Kerana satu dalam joule. Delta E joule. Wavelength per meter. 1 over lambda ialah wave number per meter. Kalau kita nak convert kepada lambda, 1 over answer je lah. Guna ni ya. Jangan confuse lah. Okey, bagus. Okay, lagi satu soalan madam nak tanya. Siapa kurang faham ataupun siapa boleh terang dengan lebih detail mengapa line A has the shortest wavelength? Sebab A ke B jarak dia pendek. Okey, betul. A ke D, jarak ni semakin meningkat. So, delta E paling tinggi kat mana? Mesti ke sini. Okey, siapa tak faham, you boleh sebenarnya you tengok gambar raja ni you boleh faham. You tengok gambar raja ni. Transition energy level. Dia tengok energy level. Okey, kita bandingkan dua line ni. A, B, C. Delta E yang mana paling besar sekali? C, betul. Okay, C. So, kerana C dari, you nampak dah dari N equal to 4 drop to N equal to 1. So, C, delta E dia paling tinggi. Automatically kita tahu frekuensi dia paling tinggi. Lambda mesti paling kecil atau shortest wavelength. Kerana kita tahu delta E sama dengan H mu. So, hubungan delta E dengan mu ialah directly proportional. Delta E naik, mu pun naik. Okay, contoh ya, 1 darab 2 sama dengan 2. 1 darab 3 sama dengan 3. That's why 2, 3, frekuensi ialah 2, 3. That's why delta E 2, 3 pun naik. Okay, lagi satu ialah delta, frekuensi sama dengan C over lambda. Okay, frekuensi sama dengan C over lambda. Jadi you tahu hubungan frekuensi dengan, okay, kita tahu frekuensi dengan lambda ialah songsam. Kalau frekuensi naik, lambda turun. That's why untuk line C, delta E paling tinggi, frekuensi paling tinggi. Tapi lambda paling pendek. Kena tahu lah. Jadi soalan macam ni kena score. Okay, bagus. Ada soalan? Tak ada, kita sambung lah. 4 lah. Okay, 4 Houston. Question 4. Elina. Okay, Elina cuba terangkan soalan dulu. Elina? Kuat sikit. Question 4. Describe the formation, emission, reaction for hydrogen atom. Show and label the first 3 series electron transitions between energy levels. Banyak soalan, banyak kata kerja. Okay, lagi? Calculate the energy of the photon emitted. So dia kena terang apa? Betul tak soalan ni asyik keluar je? Betul. Okay, soalan 2 tadi pun sama. Soalan 2 pun soalan ini ya. Okay, lepas tu show and label. Okay, lepas tu dah 3 line. And then, dia ada tak kata elektron yang mana? Transition yang mana? Ada. Ada, macam mana you tahu? N5 and 3. N5 to N3. Tak apa. Sebenarnya soalan A ni bahagian ni kan, dia umum. Ini baru khas. Jadi kan kalau dia nak 3 line, show and label the first 3 series of electron transition between the energy level. Series means dia boleh N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3. First 3 series.
Jadi kena tunjukkan 3 series ni. Okay. Lepas tu kena tunjuk, kalau tunjuk, dia suruh tunjuk secara umum kena setiap bagi 3 lah. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay. Jom kita tengok jawapan anda, tulis apa. Okay, that's why madam buat macam ni. Tak jawab soalan. Okay, I tahu you all ambil jawapan dari mana. You all ambil jawapan dari sini. Betul tak? Betul. Okay, so this is the formation of atomic spectra. Okay, dia bukan formation, dia tak terangkan line spectrum macam mana hasil secara detail. Okay, kalau nak cakap line spectrum, kita kena, okay, gunakan kat sini, bahagian sini. Excuse me. Okay, dia kena berita absorb energy, lepas tu promote to higher level, ke excited state, lepas tu excited state tak stable, kemudian draw back to lower energy level. Okay, lepas tu menghasilkan, inilah penerangan yang sepatutnya. Okay, inilah penerangan yang sepatutnya. Semua orang stay alert lah. Inilah penerangan yang sepatutnya. Okay, jangan bagi yang ini. Jangan bagi yang ini. Okay, nanti madam akan pergi cari buku. Okay, akan bagi penerangan yang dari buku lah. Okay. So, next, kita tengok bahagian 2. Okay, guna Lyman, Balmer, series. Okay, kelas jangan label macam ni. Okay, energy betul. Energy ni betul. Okay. Okay, madam nak tegur lah. So, sekarang kalau you nak tunjuk Lyman series, label kat bawah, Lyman. Okay, kat sini Balmer. Okay, lepas tu Paschen. So, Paschen je lah. Kalau nak tunjuk Paschen, bukan macam ni ya. So, sepatutnya jawapan you kena bagi macam ni. Inilah jawapan dia. Okay, kerana dia nak first 3 line. Ini jawapan dia. Semua orang nampak apa yang saya bulatkan? Nampak. Nampak, Okay. madam. Saya tak nak you all, Palmer dia buat betul letak kat bawah. Paschen, semua letak kat bawah macam ni. Jadi Lyman you buat kat bawah sini. So semua label kat bahagian bawah. Okay. Inilah jawapan dia. Sebenarnya jawapan semua ada kat nokta. You all tak biasa. So Lyman series label here, Balmer series correct, Paschen series yes. Tunjuk 3 line. So semua drop ke Lyman ialah 1. Balmer drop ke 2. Okay, jadi jawapan yang Adina tunjuk tu kurang tepat lah. Okay, tapi kiraan dia betul. Okay, kiraan dia betul. Kiraan nak kira apa? Soalan dia nak kira. Dia nak kira ini, nak energy. So energy sekarang, okay, jangan lupa ada soalan kedua. Wavelength. Belajar selalu nampak energy je, lepas tu siap cerita. Sebenarnya ada lagi energy. Dia nak kira energy dan wavelength of the spectra. Okay, so now you check. Okay, dia kira energy guna formula ini dapat jawapan. Okay, guna wavelength kira dapat jawapan ni pun boleh. Okay, ada cara lain? Ada. Kalau siapa yang guna delta E sama dengan H mu over lambda, boleh ke tak boleh? Mu ada ke tak? Mu tak ada, tak boleh. So delta E, kalau dia nak guna kira, tak ada. Cara ini je. Okay, tak ada cara lain. Kerana informasi tak cukup, tak boleh guna formula yang lain. Okay, so akan dapat jawapan. Jawapan dia betul. Ya, jawapan Ana betul. So, semua semak tengok. Tapi soalan part A memang salah lah. Part A sini salah. Part B kiraan betul. Okay, 5 sila bersedia. 5 soalan senang. Okay, Masya, your turn. Saya tak ada. Oh, soalan 5 tak ada ke? Siapa? Saya lagi ke?
5 tak ada. Okay, saya cover 5. Okay, soalan 5. Semasa I explain kan you, ada keluarkan soalan pasir ke tak? Ataupun memang soft copy jadi tak nampak? Ada. Okay ya. 1, 2 ni question series. Lepas tu dia tak determine, kemudian state. State apa? Dia nak state radiation region. Oh, ni soalan senang. Kalau radiation region sama ada infrared, ultraviolet ataupun visible lah maksud dia. Untuk case ini passion I tahu dah. Siapa boleh beritahu jawapan? Infrared. Yes, infrared. Okay, ni senang. Infrared dapat satu markah dulu. Infrared region. Okay. Soalan ni determine the energy level. Kalau nak energy level maksudnya macam hari itulah. Macam kita guna panjang lebar masa untuk kira panjang lebar. Okay. Kerana, okay, I tulis formula. Lambda diberi. Okay, 1282 nanometer. Jadi I kena convert 1282 times 10 to power of negative 9 meter. Okay, sekarang passion I tahu, passion N equal to berapa? N equal to? Semua orang N equal to berapa? 3. Ini ialah mesti N1. Betul. Jangan confuse. Okay, passion ialah N equal to 3. Kemudian dia ialah N1. Mengapa? Kerana mesti dari higher drop to lower. Yang N equal to 3 are lower. Jadi inilah N2. N2 saya tak tahu. Jadi saya kena cari. So formula I akan guna 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Habis ke belum formula saya? Belum. Kena ingat lah, belum. Kita kena sambung, comma. N1 is smaller than N2. Okay. So sekarang I kena substitute. 1 over, okay, 1282 darab 10 kuasa negatif 9 meter sama dengan 1 point. Kena guna 1 point ya. 097 darab 10 kuasa negatif 7. Tak, 7. Bukan negatif lah. Tak ada negatif. Dia 7. Dia memang 10 kuasa 7. Okay. 10 kuasa 7. Lepas tu 1 over N. Ini adalah 3. Okay, 1 over N2 square. N2 square kena cari. Okay. So, semua orang kena belajar tekan calculator lah. Hari tu kita sudah belajar. Jadi, madam memang skip je. Okay, memang skip je. So, akan dapat N square sama dengan 25. N sama dengan 5. N2 sama dengan 5. N2 square, okay. So, have to make conclusion. The excited. Jangan lupa mesti buat conclusion lah. Kerana N2 you tak beritahu pun apa soalan dia. Sekarang soalan dia tanya. Dia nak cari apa? Sekarang dia nak cari energy level of the excited state. So, you kena beritahu excited state lah. Dia berapa? Ataupun dari awal-awal you beritahu N2 equal to excited state. Okay. Jadi, you dapat N2 tu kita understood lah. Kalau dapat N2 sama dengan 5 ialah excited state lah. Kalau you tak buat ni, pernyataan ni tak apa, you buat conclusion lah. So the excited state, okay, is N equal to 5. Inilah jawapan dia. Boleh? Boleh ya? Pergi kira macam hari tu soalan yang red, blue, yellow ke green ke yang kira macam tu. Pastikan semua orang tahu tekan calculator. Okey, kita sambung soalan 6. Okey, Masya, soalan 6 apa yang penting? Apa keywords dia? Wah, tak ada pecahan. Terus satu ayat panjang. Jadi kena baca betul-betul lah. Apa kata kunci dia? First dia nak buat apa? Dia nak what is meant by a line spectrum. Okay. Explain. Explain dulu. Okay, dia explain apa? Electronic structure. Electronic structure. Electronic structure. Lepas tu yang first ialah mengapa dia, what is line spectrum kat sini mengapa tak ada? Okay. Explain. Kedua, sorry. Ini bawah baru line spectrum. Lepas tu calculate
Calculate apa? Wavelength. Dan? Energy. Lepas tu apa? State berapa? Bose postulate. Okay, Bose postulate ada berapa Masya? 3. Betul ke kelas? Budak tak tengok video. Madam 100% confirm Masya tak tengok. 5 Ada kawan boleh tolong tak? 4. Aku sedih betul. Nanti madam tak set soalan pun. I nak wajibkan you all semua tengok video. Aku rasa sangat letih dah. Kalau you tengok video, you tak akan bagi saya jawapan macam tu. Kalau you buat tutorial, you tak akan bagi jawapan macam tu. And then this is teacher. Relax. Just imagine into it or in the. Yes. Ni contoh saya. Because food provide energy. So now they're excited and playing food. So berapa? 4. Jelas tak jawapan saya kat sini? Okay. Sebenarnya postulate kat sini kan pada masa yang sama dia juga macam mana terbentuk line spectrum juga. Okay. Macam mana kita semua ni elektron. Elektron kat mana? Elektron kat hydrogen atom. So first bergerak ke orbital petala ini, semasa bergerak does not radiate and absorb any energy. Okay. Lepas tu kita tahu energy elektron in hydrogen atom is quantized. Okay, kalau quantized kan mean that electron only has a fixed set of allowed orbit. Jadi dia memang bergerak ke satu orbital je. Kita panggil dia stationary state. So as ordinary condition pada keadaan yang biasa kan electron is at ground state. Maksudnya n equal to 1 lowest. Kalau energy supply dia akan absorb, lepas tu promoted to from a lower to higher energy level panggil excited state. Electron is excited. Tapi excited tak stable, kemudian dia akan fall back. So inilah sebenarnya Bose postulate. Pada masa yang sama juga menerangkan macam mana terbentuk line spectrum. Okay. Semua yang ni ada specific amount of energy, specific wavelength, specific frequency. Okay. Yang berkaitan dengan level dia. Jadi sila tengok. Okay. Kemudian ni lah weakness of both atomic structure. Lepas tu ada pasal apa lagi? D. Broglie cakap apa? Hengselberg cakap apa? Sila tengok. Okay. Kalau you rasa you baca buku you boleh faham, baca nota you boleh faham, never mind. Tapi berdasarkan cara jawapan anda, I tahu you tak faham, sila tengok video. Okay, video ini boleh tengok berapa kali pun boleh. Jangan beritahu madam tak terang. Madam terang melalui video yang boleh bagi anda ulang se-infinity kali. Kerana soalan sesenang macam ni pun jawab salah, I kena bebel sikit maaf So there are how many postulate Masya? 4 madam. 4 lah. Jadi you tahu 4 tu macam mana nak jawab lah. Tak tahu sila tengok video semula. Okay. So jom kita tengok jawapan Masya. Nak pergi mana? Okay, nak pergi sini. Jawapan. Line spectrum tak ada masalah, betul. What is mean by line spectrum betul. Kiraan pun betul. Ini madam kata, kiraan yang kedua tu kerana energi kan ada negatif kan. Jadi negatif ini kita kena buat conclusion sikit, beritahu, okay, the energy release is bla bla bla. Ambil nilai ni lah. Boleh? Energy release is, ambil balik jawapan tu. Okay. Postulate tak payah lah, postulate memang dah terang tadi. Ada lagi? Okay. Itu saja kan? Okay, terima kasih Masya. Sila tengok video Masya.
Baik. Janji ya. Okey. Soalan 7. Oh, soalan 7 senang. Siapa yang kena soalan ni? Saya, Madam. Rezeki anda. Okey, Madam terus cover je. You terangkan soalan dulu. Soalan dia, you terangkan. Buka calculate the ionization energy of hydrogen atom in kJ mole. Ada jawapan kat nota? Wah, ayam berkokok. Oh, background music sangat seronok dengar. Sorry, Madam. Tak apa, Madam suka. Macam memang kampung. Okey. Kalau berpeluang melawat kampung anda. Kat mana kampung? Dekat Perak, Pengkalan Hulu. Perak mana? Pengkalan Hulu, Hulu Perak. Oh, atas lagi daripada Great kan? Naik lagi kan? Betul, Madam. Okey. Jawapan dia, inilah jawapan dia lah. Sebiji. That's why I kata soalan ni soalan famous tapi soalan senang. Kerana dia ulang je. Tadi saya ada tunjuk. Ni jawapan dia lah. Okay, part 1. Delta E for remove of 1 electron. And then this one is the IE for 1 mole electron for 1 mole hydrogen atom. Ini jawapan dia. Ya. Ataupun nak guna lambda pun boleh. 1 over lambda kira pun akan dapat jawapan yang sama. Maksudnya macam tadilah, you boleh guna formula 1 over lambda kira. You boleh guna 1 over lambda kira, dapat nilai lambda. Lepas tu guna delta E kira HC. Okay, 1 over lambda. Dia akan dapat jawapan yang sama, kemudian darab Avogadro. Okay, state Henselberg uncertainty principle. Jom kita tengok jawapan dia. Sorry, Madam. Betul dah. Ni jawapan dia, betul, ni betul. Okay, uncertainty principle. Okay, formula dah tulis, ada tak? Okay, tulis, ada tak? Impossible, yes, tak mungkin dah. Okay, explain for the dual nature, yes. Okay. Okay, betul? Sekejap . Ni macam tak betul. Okay, kerana give one both positive that is contradictory to the above principle. Okay. It cannot explain for the dual nature of electron. Kita tak boleh bagi macam tu. Okay, I tahu jawapan B2 tu itu ialah salah satu weakness untuk Bohr. Tapi dia kena terang, okay. Yang tadi P1 you kata, okay, uncertainty principle dia impossible to know, okay, position, kedudukan ataupun momentum, okay, untuk satu elektron pada masa yang sama. Okay, kita tak boleh tahu. Tapi Bohr kata apa? Bohr kata, I tahu. Mengapa Bohr kata I tahu? Kerana dia cakap elektron memang bergerak. Okay. So, contradict means bercanggah dengan dia. That's why jawapan dia ialah jawapan yang ini. Okay. Kita memang tahu. Electron move in a circular orbit about the nucleus. Inilah jawapan dia. Bohr kata I tahu kerana elektron hanya bergerak pada petala tersebut je. Tapi untuk Henselberg uncertainty, dia kata tak mungkin akan tahu. Okay, impossible to know. Momentum dan position pada masa yang sama. So jawapan dia ialah kat sini je. Electron move in circular orbit about the nucleus. Ayat yang kedua tu nak ke tak nak ke pun tak kisah. Tapi ayat yang pertama tu jawapan dah. So boleh? Boleh, Madam. Okay ya, buat pembetulan . Nanti kat Jamboard tu boleh buat pembetulan sini. Okay ya, so this one not correct . So you have to follow this one . So you take the answer from the video. Okay, here this is answer. Electron move in circular orbit about the nucleus. So kita sambung soal. Dah siap ke belum? Soalan, dah siap. Okay, soalan 8.
8 pun tak ada ke? Takutnya. 8 madam yang terangkan. Okey. Oh, soalan ni sama je. Soalan ni sama dengan soalan konsep dia sama dengan soalan ni. Okey, ini tadi soalan 5 kan? Okey, soalan 8 pun konsep ini. Tapi nilai dia berbeza. Okey, jom kita tengok ah. An electron hydrogen transition fertilized fraction. Fraction N equal to berapa? 3. N equal to 3. 3. So, kat region mana? Infrared. Yes, infrared. Satu markah dapat dulu. Lepas tu determine the energy level. Okay, excited state. Dia nak excited state. Okay, state the transition involved form. Okay. Tengok soalan 5 tadi. Sama ke tak? Sama tak? Sama juga, dia nak determine the level of the energy state. Kemudian radiation. Bentuk sama tak? Sama. Sama madam. Hanya nilai je yang berbeza. Tadi 1282. This one 1094. Okay? Konsep sama. Okay, konsep sama. Yang berbeza ialah sekarang ialah nilai ini berbeza. Okay, passion pun sama je. So nak cari N dia. Jadi N untuk soalan 8 ialah equal to 6. This is for question 8 This one is for question 5. Okay, do it by yourself So you have to explain So the excited state is N equal to 6. Ataupun you buat the ayat ni, the transition of the electron, tulis yang lengkap lah, electron from apa? From N equal to 6 to N equal to 2. That's why hari itu madam guna more than 30 minutes to guide you on how to solve this kind of problem. Kerana pasir ulang 2-3 kali dah. Memang suruh you kira N. Jadi kena pandai main calculator. Aisyah buat step by step Okay. Baik. Okay, lepas tu kita sambung soalan 9. 9. Okay. Oh, bagus dia penerangan. Explain the transition. Yes, this is the answer. Okay, nak cuba terangkan? Okay. For question 9, soalan ni minta 3 perkara. The first thing, calculate the first 3 wavelength of the possible transitions. And then yang kedua, kena sketch the line spectrum. Lastly, explain how the transitions occur. So, Ada 3 soalan. Okay, jom tengok jawapan. Okay, dah cuba tak buat yang terbesar dah. Okay, cuba buat yang ni nak terang yang mana dulu? mana-mana pun boleh. Terang lah, ikut nak. Okay, so first kita kena calculate the wavelength. So we know this question dia focus on Paschen series. So we know Paschen series N equal to 3. So the first 3 wavelength Bn equals to 4, N equals to 5, and N equals to 6. By using the formula 1 over lambda equal to RH bracket 1 over n square minus 1 over n square, we can find the wavelength for each. Okay, semua boleh nampak cara kiraan dia? Boleh. So dia tulis formula. Yes. Kemudian nampak? Okay, I kena refresh. Okay
Dia tulis formula, betul. Formula semua orang dah besar kan, dah zoom, nak bagi besar semua orang ni nampak. Okay. So dia tulis formula. Lepas tu tengok dia tulis okay, kira-kira 3, 4. 3, 4 ke 4, 3? 4, 3. Okay, tak kisah. Okay, yang janji okay, sebenarnya ialah 4, 3. Yang penting ialah kena tahu N1 lebih kecil. Okay, substitution dia betul lah. Okay, kira, okay, dapat. Okay, jawapan anda tukar nanometer ke? Nanometer ke meter? Ya, meter. Kenapa you tukar unit salah? Unit salah. Kerana 1.097 times 10 to the power of is per meter. Kalau you want over answer, you akan dapat meter. Jadi jawapan sini unit dia salah. Meter je. Yang ini lupa tulis unit pula. Okay. Be careful dia semua orang ni. Yang ini pun salah. Sepatutnya meter saja. Jawapan dia betul tapi semua dalam meter. Adakah soalan suruh tukar nanometer? Tak ada, madam. Tak ada. Dia je soal. Semua dalam meter. Okay. Nanti betulkan sendiri ya. Class, please take note The answer for lambda correct. Yes, the first one nilai ni. Orang catat nilai ni betul tapi dalam meter. Okay, 5 to 3 nilai ni pun betul tapi dalam bentuk meter, dalam unit meter. Yang ini pun betul dalam meter. Okay, next. Show this wavelength in sketch. Jom kita tengok. Unit pun salah. Unit ni kalau you nak tukar nanometer, ini bukan nilai dia. Semua ni jawapannya dah dalam meter. Kalau nak tukar nanometer, nilai lain pula. Kalau siapa yang dah tukar di dalam bentuk nanometer, you akan dapat nilai. So this is 1094. This one is 1282. This one is 1875. Kalau nanometer. Kalau jawapan semua ni, bawah ni semua ialah meter. Okay, up to you. Kerana soalan tak cakap. Okay, kena beritahu saya increasing wavelength. Dari kanan, kiri increasing ke? Kiri, kanan increasing. Kanan ke kiri ke kiri ke kanan? Nak increasing wavelength. Kiri ke kanan? Kiri ke Increasing wavelength. Kanan ke kiri? Kerana ini adalah line pertama. Line pertama. Jadi energi akan bergerak ke sini. Jadi wavelength kanan kiri lupa dah. Okay. Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Okay ya? Increasing wavelength. Okay, I pun di-confused dah. Increasing wavelength You have to show the increasing wavelength. Okay, madam. Okay. Transition occur. Okay soalan ni dah. Betul tak? Kalau madam bagi jawapan saja, tak buat penerangan, you boleh faham ke? Faham separuh-paruh, kemudian jawapan pun tak nampak apa. Okay. Nak terangkan? Okay. Explain. So, keywords kat mana kemudian you boleh highlight kan? highlight. Okay. Cuba. For the first point, keyword dia state. Excited state. The electron at the excited state such that n equals to 4, n equals to 5, n equals to 6 is unstable and falls back to the lower energy level, N3. It has to be specific and must have unstable and excited state. Very good. And for the second point, during the transition of electron, a specific amount of energy is released in the form of photon. Each electronic transition from a higher energy level to a lower energy level corresponds to radiation with a specific frequency and wavelength. So as the bigger the wavelength, the energy and frequency also increase. The last point, when an electron falls from
higher energy level to n equals to 3, frequency of the light emitted falls in the Paschen series. Madam, for this point, can we use for every series? It's just that we have to change the value of n and the name of the series. Madam, Dia ada lebih sikit penerangan, you ada yang lebih sikit tapi tak. Result of the transition. Wow, okay. Dia cakap nak electron excited state berapa, lepas tu energy emitted berapa. Okay. So sebenarnya soalan ni soalan dia senang. Tapi you kena baca 2-3 kali untuk fahamkan. Lagi, determine. Lepas tu determine the shortest wavelength in nanometer in the Paschen series for the hydrogen atom. Okay. Ni pun macam blur je. Macam mana nak kira. So shortest wavelength. Shortest wavelength ni menunjukkan apa? Your Paschen series. You tahu tulis apa tak tahu terang? Shortest wavelength menunjukkan apa? Saya tengok contoh dekat nota tu. Ini dia panggil apa? Apa yang tadi? Nampak cursor saya? Nampak? Apa nama ni? Itu Takkan you tak tahu sebut soalan? complete infinity tu kan madam? Ya, infinity. Sebab dia dah complete removal. Infinity. Okay. Kerana soalan dia bagi, dia tanya, okay, shortest wavelength. Okay, apa yang kita belajar tadi? Tengok. Dan ni gambar aja dia. Okay. Kita memang down di lalai pertama. Okay. Semakin semakin ke sini, ke kiri, kita memang tahu delta E paling tinggi, frekuensi paling tinggi, tapi lambda paling Rendah. So shortest wavelength yang last kali ialah convergent line lah. Convergent line ialah semasa n sama dengan Infinity. n infinity drop kepada n yang tertentu lah. Atas lah, n infinity ke atas lah. Okay, yang tertentu tu berdasarkan soalan. Jadi untuk case ini, kalau dekat sini ialah bracket lah. Berdasarkan soalan, Nuha ialah Paschen. Jadi kita jawab berdasarkan Paschen series lah. Okay, jom Nuha terangkan jawapan anda. Okay, guna pen ke ataupun dapat guna pen ke tak? Tak ada. Tak ada. Tak apa, okay, you terangkan. Untuk yang state difference tu saya letak difference untuk definition ground state dengan excited state. So kalau ground state is the lowest possible energy that an atom can have. An excited state is an energy level of an atom, ion or molecule in which an electron is at higher energy level than its ground state. Okay, sebenarnya ada satu point lagi. Satu point you tak buat. Madam share sikit jawapan. Kena bagi tahu energy level ke madam? Bukan. Ground state you kena sebut dia stable, most stable. Kemudian excited state not stable. Okay. So okay lah, tak payah tu jangan beritahu dah. Okay, soalan next. Dia minta calculate energy. Energy apa? Energy of electron at the excited level and the energy emitted as the result of the transition. Okay, excited state berapa? Dia N sama dengan? N equal to 6. Okay, so sekarang you kira N E6. So jadi apa yang Muha buat ni betul dah? Tak formula, okay, kira betul. Madam, lepas tu yang dekat sini nak kena tulis ke macam tadi yang the energy release tu? Untuk ke yang ni? Boleh? Tulis pun tak salah, tak tulis pun okay. Tapi ini clear.
kerana dia terus nak E6. Energy untuk case ini tak payah pun tak apa kerana delta E tu yang penting. Delta E. Kalau delta E kena sebut, sini E je tak payah. Kalau you nak sebut pun tak salah. Okay. Okay. Lepas tu? Lepas tu dia minta one more electron kan? One more electron. So kalau nak one more electron darabkan dengan Avogadro number. Okay, betul. Lepas tu mesti dalam bentuk kilojoule per mole. Okay, betul. Lepas tu dia nak untuk ground state for operation sendiri. So N equal to 3. Okay, yes. Formula. Masuk dalam formula. So dia minta untuk mole juga. Sama juga darabkan dengan Avogadro number. Okay, betul. Lepas tu dia minta shortest wavelength in nanometer. So letak formula. Lepas tu masukkan. Unit kat sini ialah per meter. Meter. Kemudian convert, jangan lupa sini unit dia ialah meter. Alright. Lepas tu tukar kepada nanometer. Okey lah, betul. Cara kerja Nuha betul semua. Hanya sini je. Sini anak dia tambah satu ialah stable, most stable, ini not stable. Not stable. Okay. Thank you, Madam. Thank you. Okay, sekarang lagi ada 4 soalan. Sambung. Okay. Ini soalan 11. Okay. Siapa? Saya. Syamira. Okay, Syamira, cuba tengok soalan dulu. Terangkan soalan 11. Okey, dalam soalan ni diminta 3 perkara. Pertama, sketch the energy level diagram to show the electronic transition which give rise to the first 5 lines in Lyman series of hydrogen atoms. Itu pertama. Okay. Yang kedua, dia suruh explain how a hydrogen line spectrum is obtained. Yang ketiga, dia suruh draw the line spectrum. Okay, maksudnya kita kena tahu energy level diagram dan line spectrum, perbezaan dua-dua benda ni ya. Kerana pertama ni dia nak energy level diagram. Lepas tu yang ketiga ni dia nak line spectrum. Okay, jom kita tengok. Okay, jawapan Syamira macam mana? Okay, cuba terangkan. Yang pertama ialah? Yang pertama, dia suruh sketch the energy diagram. Okay, betul tak? Dia tulis energy, betul? Bagus. N memang nak sini. Kemudian jarak, nampak tak berbeza? Semakin kecil. Okay, betul. Kemudian Lyman series label, betul. First line 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1. Okay, tanya. Energy level diagram dia betul. Seterusnya. Dia suruh draw the resulting line spectrum. Okay, first kita nak tahu dia punya first line dia. Kita tengok dekat N2 drop to N1, tu first line dia. Ya, macam faham ha. So kita tengok, kaji line spectrum yang dia lukis. Semua orang nampak jelas? Ya, line spectrum dia tulis dengan jelas. Okay, semua orang tengok, nampak tak? Okay, Syamira, semasa buat line spectrum kan, jangan label N2, N1, N3, N1 tu. Tak payah label pun. Sendiri tahu dah, okay dah. Okay ya. Kerana kalau you baca soalan semua, you tengok line spectrum, semua pun tak label. Tak label NN, tapi kita kena faham. Nampak tak line spectrum? Tak label kan? Hanya label ABCD je. Line spectrum kan? Tak tulis N berapa, N berapa. Betul tak? Betul. Jadi semasa kita lukis pun tak payah label, tapi kita sendiri tahu sendiri. Jadi N21 ni tak payah.
Tapi increasing wavelength betul, increasing frequency betul. Okay. Kena ingat line pertama dia kat sini. Kalau you songsangkan pun boleh. Jadi kalau you songsangkan line pertama kat sini, jadi yang ini pun kena songsang lah. Okay, apa yang dia buat tu betul dah. This is line spectrum. Kena tahu first line lah 2 to 1 kerana paling jauh sekali. Okay. Kat bahagian ini, okay, delta E paling kecil sekali. Tapi wavelength dia paling tinggi. Frekuensi paling kecil. Okay, tapi kalau kita pergi sini, ini frekuensi paling tinggi. Tapi wavelength paling pendek. Energi paling tinggi. Okay, very good. So next, okay, madam kecilkan balik, tengok kiraan kan? Next ialah kiraan ke penerangan? Penerangan. Okay, penerangan. Ya. Kita besarkan yang ini tengok pula. Madam kena pastikan semua orang nampak Okay, cuba terangkan. Okay, first one, the electron in hydrogen atom has a content of energy. Electron tu dia absorb energy. Lepas tu, yang kedua, when the electron of hydrogen atom at its ground state, dia absorb specific amount of energy to the higher energy level. So, betul, kena guna perkataan promoted So the higher energy level tu the excited state. Dekat excited state tu elektron dia unstable. Lepas tu dia dah unstable, dia force to the ground state, which is n equal to 1. Mengapa n equal to 1 untuk case ni? So dia Lyman series. Betul, bagus. Sambung. Lepas tu during the transition of electron, the radiant energy is emitted in the form of light. Kita panggil apa? Ni ultraviolet. Bukan, in the form of light. Kita panggil photon, bukan proton. Photon. Oh, photon. Photon, okay ya, photon betul kan, bukan proton, photon Kemudian photon ini has specific frequency or wavelength which produce light spectrum. Okay, ultraviolet. Mengapa ultraviolet? Because n equal to 1 is located at the ultraviolet region. Okay, bagus, jawapan betul semua. Good job. Thank you, Madam. Okay. Dia bukan tahu jawab tapi dia tahu cari source kat mana, betul tak? Dia tahu cari jawapan. Kena tahu, kerana memang senang nak cari jawapan je kalau you nak cari. Memang ada buku. Okay, so madam dah besarkan, sekarang nak kecilkan balik jawapan dia. Apa dia tak bagi saya kecilkan balik? Okay, tak apa, stay dulu. Okay, we proceed with next question. Raina, your turn. Question number 12 kan? Okay. Cuba terangkan Raina. Raina, where are you? Yeah. Okay, your turn to explain. Okay, so soalan ni minta, soalan ni dah bagi wavelength produce a line B in bracket series. So bracket series n dia adalah equal to 4. So soalan first dia minta the transition that forms the B line. So kita akan pakai formula 1/lambda tu. Dan dah tolong besarkan. Teruskan. So kita pakai formula 1/lambda tu. Lepas tu kita akan cari nilai N2. So jangan lupa N1 less than N2. Okay, so lepas tu bila kita kira semua, kita akan dapat N2 equal to 7. So soalan ni soalan sama dengan madam 5 dan 8. Kena cari N2. Okay, bagus. Sambung C2, dia nak cari apa pula? Nombor 2 dia minta energy emitted for the transition.
So kita just calculate pakai delta E sama dengan Planck constant direct speed of light bahagi wavelength. So kita akan dapat energi dia. Mengapa nak pakai formula ini? Mengapa pakai formula ini? Ada formula lain ke tak? Ada? Formula yang mana? Ya. Okay. Formula ini. Delta E sama dengan RH1 over N1 square minus 1 over N2 square pun boleh ya. Akan dapat jawapan yang sama. Tapi bagi madam guna formula ini pun boleh kerana H constant, C constant. Lambda diberi 2165.6 nanometer. Jangan lupa macam buat macam Raina kena darab 10 kuasa negatif 9 kalian dapat jawapan ni. Betul? Okay, betul ke tak? Negatif berapa? 20 ke 26? Negatif 20. Ya, negatif 20 lah. Okey, betul. Okey, soalan penerangan yang seterusnya. A3. Soalan 3 dia minta ada satu line C terbentuk dengan wavelength dia 1817.5 nanometer. So kita kena explain kualitatively sama ada B or C yang ada higher energy. Teruskan. So kat sini energy dia inversely proportional dengan wavelength. So bila wavelength tu pendek, so wavelength tu shorter, so energy dia akan jadi higher. Since line C mempunyai wavelength yang pendek daripada line B, maka line C mempunyai higher energy. Awesome, sangat bagus. Inilah jawapan penerangan yang betul. Terima kasih, Raina. Thank you, madam. Okay, good job. Okay, so sekarang soalan yang 13. Aisyah. Saya. Okay, so soalan 13. The line spectrum of hydrogen atom in the visible region is shown in the following diagram. Lepas tu dia soalan minta name the series of the line spectrum. So jawapan dia adalah Balmer sebab dia dah bagi tahu dekat atas tu dia kata in the visible region. So Balmer je yang ada dekat visible region. Lepas tu untuk soalan kedua, sketch an energy level diagram of a hydrogen atom for the formation of line X. Explain how the line X is formed. So mana tadi? Okay, semua orang kena berhati-hati ya. Dia nak line X. Line X tu line yang keberapa? 1 ke 2? Kedua. 2. Okay, kita kena tahu visible ialah N equal to 2 Okay, N equal to 2. Jadi line pertama ialah dari 3 ke 2. Yang kedua X ialah 4 ke 2. Okay, jadi line X ialah dari 4 ke 2. Okay, Aisyah sambung. Dia tanya jawapan Aisyah. Okay. Aisyah, mana tolong persilakan. You terang je. So, gambar aja dia macam tu. Dia dari N4 ke N2. Lepas tu dia kena terangkan macam mana line X tu terbentuk. So, energy absorbed by the hydrogen atom causes the electron move from lower N equal to 2 to a higher energy state N equal to 4 called excited state. So the electron was unstable and fall back to lower energy
n equal to 2 and radiate energy in the form of photons. Okay, yes. Okay, dia terbentuk kerana 4 ke 2. Okay. Okay, dia sebenarnya yang absorb energy tu tak payah cakap pun tak apa. Energy absorbed by the atom untuk bahagian ni kerana dia nak bentuk line X. X dari 4 ke 2. So you boleh cakap line X at second line in Balmer series is produced. Okay, excited. Okay, boleh lah. Boleh terima je. Terima. Okay, boleh. Yang janji stable tak stable tulis. Okay, kiraan? Okay. So untuk ketiga dia kena cari wavelength corresponding to line X. So kita guna 1 per lambda sama dengan Rayberg's constant dalam kurungan n 1 per n 1 kuasa 2 tolak 1 per n 2 kuasa 2. Lepas tu jangan lupa tulis n1 lebih kecil daripada n2. So masukkan nilai 1 per lambda sama dengan Rayberg constant tu guna 1.97 darab 10 kuasa 7 per meter. Lepas tu n1 sama dengan 2, n2 sama dengan 4. Lepas tu selesaikan dapat nilai wavelength. Okay. Very good. Okay, betul. Mama. Mama mengapa? Sorry. Okay, kita jom soalan yang terakhir. Tak habis lagi. Ni dah. Habis? Belum habis lagi ke? Jawab. Soalan Ya. bawah. Bawah lagi ada soalan? Ada. Okay. Bawah dia tanya apa? Bawah dia tanya determine the energy involved in soalan atas dia tu. Okay, senang. Guna formula? Guna formula, dia boleh guna dua. Salah satu sama ada delta E sama dengan Rayberg constant darab n1 1 per n initial kuasa 2 tolak 1 per n final kuasa 2. Lepas tu Rayberg constant yang untuk energy dia kena guna 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Okay. So, Bagus. Okay, semua orang rasa nampak dah. Aisyah biar mereka tengok sendiri. Satu formula delta E, satu formula delta E juga. Tapi satu ialah HCO lambda, satu ialah yang biasa kita guna tu. So, dua-dua pun dapat jawapan yang sama. Okay, dari sini you kena faham konsep tak kira guna formula yang mana. Jadi janji constant you guna pakai betul akan dapat jawapan yang sama. Okay, so sini you akan nampak dia tak tulis positif ke negatif. Okay, tapi kalau boleh kita memang tahu dia release energy. Jadi dua belah pun kena buat conclusion energy bukan realize release alamak salah itu. Okay, energy release dua pun kena guna. Okay, terima kasih Aisyah, good job. Okay, soalan last sekali. Soalan last madam kena terangkan juga. Okay, terangkan. kira calculate apa? Energy emitted, wavelength. Dua soalan satu ialah energy, satu ialah wavelength. Semasa nampak ni formula dah dekat otak anda dah. Jadi nak guna formula yang mana? Okay, energy, kemudian sambung lagi tengok dulu. Move from N to 6. Okay, ada transition. Okay, and then state the series electromagnetic region in this spectrum line. Line ni kat mana? Ni line drop kat mana? Dia drop kat N equal to 3. Jadi N equal to 3 ialah Paschen. Okay, Paschen. Jadi saya sudah jawab soalan pertama. State the series, Paschen series. Kat region mana? Paschen kat infrared. Okay, soalan kedua pun jawab dah. So sekarang kira energy kan akan guna formula delta E. Okay, sama dengan RH. 1 over N initial square minus 1 over N final square. Okay. Lepas tu kalau kira wavelength akan guna 1 over lambda sama dengan RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Okay, kemudian N1 is smaller than N2. Okay, semua orang kira sendiri substitute. Okay, I beri jawapan akhir.
energi akan dapat 1.82 times 10 to the power of negative 19 joule. Kalau wavelength akan dapat 1.0939 times 10 to the power of negative 6 meter. Kalau nak convert kepada nanometer, 1093.89 nanometer. Ini jawapan akhir. Okey, itu sahaja untuk perbincangan petang ni. 1 jam 40 minit. Rehat 10 minit. Okey, 1 jam setengah lah. Thanks for watching. Please do remember, subscribe my channel and follow my IG, TikTok and Facebook. See you all again on next video. Bye!